Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan dengan bab baru iaitu bab 4 berkaitan kesihatan manusia. So dalam bab ni akan ada dua subtopik. Hari ini cikgu akan ceritakan satu subtopik. Next video cikgu akan ceritakan lagi satulah subtopik. Okay. Okey, dalam subtopik yang pertama dalam tajuk ini kita akan belajar tentang penyakit yang berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit. So kita akan tengoklah apa perbezaannya, apa yang menyebabkan kedua-dua penyakit ini dan sebagainya lah. Dan apakah penyakit yang tergolong dalam penyakit berjangkit, apakah penyakit yang tergolong dalam penyakit tidak berjangkit. Okey. Okey, penyakit ataupun sakit secara umumnya adalah keadaan badan yang tidak normal lah. Biasanya kita tak demam, suhu kita 37, bila kita demam 37.5, 38 dan sebagainya. Okey. Yang mana penyakit ni biasanya dia akan memberikan ketidakselesaan sama ada kepada tubuh badan ataupun kepada minda lah. Dan menyebabkan fungsi tubuh badan kita ni terganggu. Okey. So itu adalah penyakit. Dan kita boleh kelaskan penyakit kepada dua lah, iaitu penyakit yang berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit. Okay, ada dua jenis penyakit. Okay. Kita tengok penyakit yang berjangkit dahulu. Okey, penyakit ni biasa berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen. Apa pula patogen ni kan? Ataupun melalui medium dan vektor. Apa pula ni kan? Patogen lah, medium lah, vektor kan. So nanti kita akan tengoklah apa maksudnya. Okey. Sebagai contoh penyakit berjangkit ialah tuberkulosis TB, batuk kering, selsema, kurap, panau, kecil tikus, demam denggi dan sebagainya lah. Okay, ini adalah penyakit yang berjangkit. Di mana penyakit berjangkit ni kita akan kategorikannya sebagai berjangkit apabila dia boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okay, boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okay. Penyakit tidak berjangkit biasanya disebabkan genetik lah, daripada asal kita lahir macam tu ataupun gaya hidup kita. Sebagai contoh diabetes, hipertensi, kanser dan sebagainya lah. Okay. So penyakit ni tidak akan berpindah kepada individu lain kalau kita berkawan dengan kawan kita yang ada asma. So kita tak akan dapat asma lah. Okay. Dia tidak akan berjangkit. Okay. So bagaimana penyakit yang berjangkit tadi tu dia disebarkan? Macam coronavirus kan. Okey, dia disebarkan oleh patogen. So apa itu patogen? Patogen ialah sebarang organisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey. Jika cikgu ni boleh menyebabkan penyakit, jadi cikgu ni adalah patogen. Okay, boleh faham? So sebarang organisma yang menyebabkan penyakit kita panggil dia patogen. Okey. Patogen. Contoh semua virus. Sebahagian daripada bakteria, protozoa pun ada yang patogen, kulat pun ada yang patogen, cacing pun ada yang patogen. Jika dia menyebabkan penyakit, sebarang organisma lah. Okay, sebarang organisma yang menyebabkan penyakit kita panggil dia patogen dan dia ialah yang menyebarkan penyakit. Okay. So secara umumnya patogen ni, okay, dia akan berpindah ataupun dia akan masuk ke dalam mangsa, kita panggil sebagai host lah. Okay. So bila kita terkena patogen, kita akan terkena penyakit yang dibawa patogen tersebut. Okay. Dan patogen itu boleh masuk kepada mangsa ataupun host melalui beberapa medium ataupun beberapa cara, iaitu air, udara dan juga sentuhan. Okay. Melalui 3 cara lah setakat kamu belajar dalam tingkatan 2. Okay. Patogen tu boleh menjangkiti benda lain, mangsa melalui 3 medium ataupun 3 cara, iaitu air, udara dan juga sentuhan. Okay. Kalau mangsa tersebut, sistem keimian kita akan belajar 4.2 nanti. Sistem pertahanan badan dia kuat, dia tak akan dijangkiti lah. Tapi jika sistem pertahanan dia lemah, dia akan mudah dijangkiti, dia akan mengidap penyakit tersebut lah. Okay. Dan kita akan sedar bila kita ni sakit selepas kita ada gejala tertentu. Sebagai contoh demam campak, naik bintik-bintik, dah kena dah sakit dah tu. Maknanya kita telah pun dijangkiti. Okay. Biasanya badan akan mengeluarkan gejala tertentu lah. Okay.
So kita tengok dulu penyakit bawaan udara ataupun penyakit yang boleh tersebar melalui udara. Okay. So daripada udara ni ada dua cara, iaitu sama ada jangkitan titisan ataupun jangkitan habuk. Apa benda pula ni kan? Okay. Jangkitan titisan ni adalah patogen yang ada dalam titisan air yang biasanya terkeluar daripada mulut lah. Okay, mulut dan hidung. Daripada pesakit seperti bila kita bersin, bila kita batuk, bercakap kan, bernafas. Contoh kita ada demam, cikgu demam. Cikgu pun mengajar dalam kelas, dalam makmal kan. Cikgu bercakap-cakap, air liur terkeluar, terbatuk, terbersin. Dan ada orang yang meja depan tu memang berisiko tinggi untuk mengidap ataupun terkena patogen yang ada dalam badan cikgu tu lah. Okay. Tu cara yang pertama. Cara yang kedua, melalui jangkitan habuk. Okay. Biasa kawan kita kan, dia demam, kahak banyak kan, malas nak pergi toilet, dia pun ludah je ataupun kahak dia tu dalam longkang. Okay. So dalam dia punya kahak tu akan ada bakteria. Okey, pada ketika dia ludah dalam longkang tu tak ada orang lah, tak ada orang berdekatan, tak adalah macam jangkitan kurang. Tetapi bila kahak itu kering, bakteria tu dia akan menjadi spora. Dia tak mati, dia akan jadi spora, yang mana spora tu lebih mudah dibawa angin lah dan akan menghigapi siapa-siapa yang ada berdekatan. So boleh menjangkiti juga. Okey. So jangkitan udara ni dia ada dua jenis. Yang pertama melalui jangkitan titisan. Yang kedua jangkitan habuk. Di mana jangkitan habuk ni pun berasal daripada titisan jugalah. Tapi bila dia kering, dia menjadi spora dan dia mudah terbang. Okey. Okay, boleh faham? Boleh simple je kan? Okey, macam mana nak cegah? Okay, bila kita ada penyakit, kita sakit dan sebagainya, kita setiap kali nak bersin, batuk dan menguap tu kita kena menutup mulut. Menutup mulut dan hidung lah. Kalau sekarang ni kita dah biasa pakai mask kan, kena pakai mask. Okay. Tak meludah merata-rata macam tadi kan. Kita tak berada dalam kawasan yang ramai supaya kita tak menjangkiti orang. Okay. Dan memastikan tempat tinggal kita ni tidak terlampau gelap lah. Kan? Ada pencahayaan untuk apa? Kerana sinar UV tu, ultra ungu tu boleh membunuh mikroorganisma. Taklah semua tapi boleh membunuh sesetengah mikroorganisma. Okay. Contoh penyakit yang berjangkit melalui udara. Batuk kering, tuberkulosis, selesema, SARS, H1N1, cacar air, COVID-19 yang terbarulah. Okay. So, ini semua penyakit yang boleh berjangkit melalui udara. Kita tengok medium yang kedua, iaitu penyakit yang boleh berjangkit melalui air. Okay. Penyakit ini biasanya ada bila kawasan ataupun sumber air tu tak bersih ataupun keliling kawasan tu tidak mempunyai sistem peparitan yang bersih lah, yang sempurna, ada air bertakung dan sebagainya. So dia akan mengundang penyakit. Okey. Sebagai contoh, bila zaman-zaman dulu kan tak ada tandas, main berak je dalam sungai kan. So dalam sungai itu akan ada banyak patogen yang mana dia akan mengalir lah dan boleh menjangkiti orang lain. Okey. Dan kebiasaannya pada ketika banjir pun boleh menyebabkan penyakit bawaan air ni meningkatlah. Okey. Contoh penyakit yang berjangkit melalui air, kolera, demam kepialu, disenteri amoeba banyak kan kita dijangkiti amoeba lah. Kita boleh mencegahnya dengan cara kalau renang kita letakkan klorin lah. Ataupun dalam bekalan air pun ada diletakkan klorin tapi dalam jumlah yang selamat. Okey. Kita adakan tandas, tak perlulah berak dekat sungai. Okey. Sebelum minum air kita didihkan dulu untuk bunuh kuman. Dan kita kenalah selalu mencuci tangan lah untuk membebaskan diri tangan daripada bakteria ataupun patogen. Okey, melalui sentuhan. Ni yang biasa berlaku dekat asrama lelaki lah ni. Okey. Biasa penyakit yang berjangkit melalui sentuhan ialah kurap dan juga panau. Gambar yang atas tu panau, yang bawah tu kurap. Okey. Dan kedua-duanya ini disebabkan oleh patogen kulat lah. Okey. Kita akan terkena penyakit ni bila kita menyentuh
pakaian pesakit ataupun pakaian pesakit yang dah ada kulat ni, kulat panau ataupun kulat kurap ni. Kalau kita sentuh, kita kenalah. Kalau tak sentuh, tak berkongsi baju, tak kena. Okay. Ada juga penyakit lain, contohnya sifilis dan gonoria lah. Ini berhubung rapat dengan bila kita menjalankan hubungan seks yang tidak sihat lah. Okay. Yang mana patogen kepada penyakit ini berada dalam air mani dan dia boleh menjangkiti orang lain lah. Okay. Selain itu, penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV pun boleh ataupun disebarkan melalui sentuhan lah. Kebiasaannya melalui perkongsian jarum. Okay. Okey, yang keempat, jangkitan penyakit melalui vektor. Apa itu vektor? Vektor ialah haiwan yang membawa patogen tersebut. Patogen tu dia tak datang sendiri tapi ada haiwan yang bawa patogen tu. So, haiwan tu kita kenali dia sebagai vektor. Okey. So, haiwan yang memindahkan patogen dikenali sebagai vektor lah. Sebagai contoh lipas. Lipas akan membawa patogen Salmonella typhi contohnya. Lalat pun bawa patogen Salmonella typhi. Nyamuk akan bawa patogen denggi. Semua ada dalam buku teks lah, cikgu tulis balik je. Nyamuk Anopheles, patogen dia adalah Plasmodium malaria ataupun penyakit malaria lah. Dan tikus membawa patogen Leptospira ataupun penyakit kencing tikus. Okay. So, ini screenshot daripada buku teks, sama je. Okay. Malaria. Antara simptom malaria, kita menggigil, demam dan berpeluh disebabkan oleh patogen Plasmodium malaria dan vektornya adalah nyamuk Anopheles betina. Okay. Antara simptomnya lagi adalah kita cirit-birit, muntah kan. Ni Vibrio cholera, ni bukan malaria, ni kolera ni. Okay. Disebabkan oleh lalat. Kotor kan, makanan dan air yang tercemar lah. Okay. Denggi disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Okay. Virus Zika pun disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk pun nyamuk Aedes. Disebabkan gigitan nyamuk. Kepialu. Kita akan rasa demam usus berdarah kan. Disebabkan oleh bakteria Salmonella ni lah. Biasa dibawa oleh lipas dan juga lalat. Berasal dari makanan dan juga air yang tercemar. Leptospirosis. Kita akan rasa demam, sakit kepala, sakit otot kan. Rasa lemah kan. Disebabkan oleh bakteria Leptospira. Dan vektornya adalah tikus. Okay. Berasal dari makanan dan air yang tercemar daripada bakteria yang dibawa oleh tikus ni lah. Okey, ini yang berlaku. Yang pertama, nyamuk yang telah mempunyai patogen. Okay, yang ada patogen dalam kelenjar air dia akan mengisap darah orang yang belum dijangkiti. So, dia akan masukkan patogen tu dalam darah manusia tu lah, dalam darah orang yang tak kena lagi. Okay. So, bila dah masuk dalam sistem aliran darah, dia akan merebak ke seluruh badan lah. Okay, jika ada nyamuk lain yang menggigit kita, nyamuk yang tak ada penyakit tu pun dia akan ada patogen tersebut dan dia akan sebarkan kepada orang lain pula. So, itulah yang berlaku lah. Okay. Sama juga dengan lalat. Lalat daripada tong sampah hingga kat makanan kita kan. So kita dah masuk badan, dia akan memberikan, dia akan menyebarkan patogen ke seluruh badan lah. Okay. So dalam menghalang penularan penyakit berjangkit, akan ada beberapa mekanisme lah. Okay, kita boleh bahagikan kepada primer, sekunder dan juga tertier. Okay, primer, sekunder dan juga tertier. Okey, peringkat primer ataupun peringkat permulaan adalah dengan cara kita meningkatkan tahap kesihatan. Kita jaga kebersihan diri keluarga ini lebih kepada apa yang kita boleh buat. Okey, peringkat primer ni. Kita jaga kebersihan diri, kebersihan dom, kebersihan kediaman dan sebagainya. Okey. Yang mana jika kita amalkan semua tu, dia boleh meningkatkan daya tahan badan kita dan juga kita boleh tambahkan lagi dengan pengambilan vaksin lah. Okey. Apa yang kita boleh buat lagi? Kita boleh buat pemeriksaan kesihatan berkala. Okay? Kita mengamalkan gaya hidup sihat, makan ikut
piramid makanan yang ditetapkan. Okay, kita elakkan daripada merokok dan sebagainya lah. Okay. Itu adalah peringkat-peringkat primer ataupun apa yang kita boleh buat untuk diri kita dan orang di sekeliling kita lah. Okey, peringkat sekunder ini melibatkan orang lain sikit. Contoh macam sekarang lah COVID-19, dia melibatkan masyarakat. Okey, memutuskan transmisi jangkitan. Contohnya kita tak keluar, bila kita ada gejala, kita tak keluar ke tempat yang ramai. Kita keluar pun pakai mask dan sebagainya. Okey. Dan juga apa yang hospital buat sekarang lah, dia akan asingkan pesakit yang COVID dengan pesakit lain dan sebagainya. Ini peringkat sekunder. Bila peringkat tertier, dia melibatkan organisasi yang lebih besar lah. Contohnya mengawal populasi vektor. Kita dah kena panggil pejabat kesihatan datang sembuh sebagai contoh kan. Dengan cara dia memusnahkan tempat pembiakan lah. Okay. Yang mana semburan semua tu boleh membunuh vektor dan sebagainya. Okay. Dan peringkat tertier juga melibatkan penguatkuasaan undang-undang yang mana kita tak boleh buat tapi memerlukan organisasi yang lebih besar lah iaitu kerajaan. Okay. Okay, tamat 4.1. InsyaAllah cikgu harap kamu fahamlah dua jenis penyakit, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Dan kamu boleh tahu apa maksud patogen, vektor, host dan sebagainya lah. Okay. InsyaAllah dalam 4.2 cikgu akan terangkan lagi apa yang berlaku dalam badan kita. Okay, untuk melawan penyakit lah. Okay. Terima kasih semua. Cikgu berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.